specific dose. Ada nak makan 100 biji, satu botol sehari, tak ada masalah. Sebab dia adalah makanan. Umpama anda makan buah dalam kuantiti yang banyak, ada efek pada buah pinggang? Tak ada. Umpamanya anda makan sayur dalam kuantiti yang banyak, overdose, ada efek pada buah pinggang? Tak ada. Cuma kalau terlebih, membazir, dia akan buang sendiri. Sebab dia natural. Sama ada membazir ataupun digunakan sepenuhnya. Itu saja. Dia tak ada istilah makan spirulina efek buah pinggang. No. Sebab dia adalah makanan, bukan sintetik. Dia sendiri adalah makanan. So spirulina ni komplit 18 jenis protein, 18 jenis vitamin, dan dia ada ada 4 pigmen semula jadi. So 4 pigmen semula jadi inilah yang bagus untuk lawan penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, jangkitan kuman, kanser. Pigmen ini yang anda kena makan. Sebab itulah dalam diet, dalam kursus diet, kalau anda belajar di universiti, cara untuk makanan yang sihat, untuk makan sihat, anda perlu variety. Dia bukan kuantiti, dia perlu variety. Banyak jenis dan banyak warna. Kalau banyak jenis tapi warna hijau semua pun tak cukup juga. Banyak jenis, banyak warna. Kalau anda makan 5 jenis buah, ada 5 jenis buah dan 5 jenis warna. Anggur, purple, anda ambil hijau, apple hijau, apple merah, strawberry, mangga, mango. So ada 5 warna. Sepatutnya kita kena makan macam tu. So bila banyak warna, dia membekalkan pigmen semula jadi. Pigmen inilah yang boost up, bertindak sebagai immune boosting foods. Dia boost up, kuatkan balik immune system. Bila tubuh badan kita feeding the right nutrient, the proper nutrients pada tubuh badan kita, tubuh badan sendiri akan lawan balik. Dia akan bangkit lawan balik penyakit-penyakit tersebut. Tanpa perlu kita fikir macam mana, tak payah. Bagi saja dia makan, dia kerja sendiri. Kita tak payah fikir untuk dia. Itu caranya. Anda tahu, jadi spirulina ni, dia kategori makanan. Dia asalnya daripada mana? Saya cerita sikit asal spirulina. Disebabkan saya degree dulu, saya buat thesis project saya dalam rumpai laut, dalam spirulina. Kita kaji dia punya sejarah. Sejarah spirulina adalah dari Jepun. Interesting sejarah spirulina, bagaimana spirulina ditemui. Spirulina ditemui dari Jepun, di negara Jepun. Pada satu hari, ada seorang saintis Jepun, dia buat kajian di Afrika. Saintis Jepun ni, dia buat kajian di Afrika. So dia pergi Afrika, dia buat kajian berkaitan apa? Dia buat kajian berkaitan dengan malnutrition, kekurangan nutrien di kalangan anak-anak, kanak-kanak Afrika. So dia pergi Afrika, dia buat kajian. Dia kata, bagaimana orang Afrika, dia kekurangan nutrien, dia ada masalah malnutrition. Sepatutnya bila kekurangan nutrien, bila ada masalah malnutrition, biasanya pesakit ni senang, mudah dijangkiti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Tapi orang Afrika tak ada langsung jangkitan-jangkitan penyakit. Mereka hanya ada malnutrition saja, kekurangan nutrien saja. Jadi saintis ni wonder, apa orang Afrika ni makan? Sepatutnya malnutrition ni senang untuk dijangkiti kuman, bakteria, dijangkiti virus, senang, amat mudah. Tapi orang Afrika tak ada penyakit tu. Dia hanya malnutrition, kurang makan saja. So dia nak tahu apa tips, apa yang dia amalkan. Jadi satu pagi, dia tengok orang Afrika ni setiap pagi dia akan bawa anak dia, bawa family dia ke sebuah tasik. Tasik tu air dia warna hijau. Air dia warna hijau tasik tu. So apa yang dia buat? Dia suruh anak dia hirup air tu, sip the water, minum sikit. Air tasik yang warna hijau tersebut. Jadi dia pelik, apa yang ada dalam air tasik tu yang dia minum. So saintis tu dia bawa sampel air tu, air tasik tersebut, dia bawa satu sampel, dia bawa lab dia. Lepas tu dia kaji, dia observe bawah mikroskop. Dia letak satu titis sampel air tu masuk atas slide kaca, cover dia, tengok bawah mikroskop.
dia menemui sejenis plant. Kita panggil plant light. Dia bukan tumbuhan, tapi dia kategori plant light. Dia tengok sejenis tumbuhan berbentuk spiral. Ni spiral. Spiral. Ni bentuk dia, spiral. Spiral. So dia kata, wah, ini very amazing, fantastic discovery. So apa benda yang spiral ni? So dia namakan hidupan tersebut sebagai spirulina. Itu sejarah, the history of spirulina. Asalnya daripada spiral, plant like spiral. Sebab itulah kalau nak pilih spirulina, mesti pilih spirulina yang buatan dari Jepun, made of Japan. Dan saintis dia mesti daripada Jepun. Mesti dari Jepun. Sebab Japan is the origin of spirulina. The origin of spirulina is from Japan. So cari spirulina dari Jepun. So sebenarnya kenapa saya kata spirulina ni makanan? Jadi air tasik tu yang mengandungi spirulina tu, dia dry kan, dia dehydrate kan, keluarkan air dia, so dia jadi powder. So daripada powder terus dia jadikan tablet, padatkan dia, mampatkan dia, terus jadi tablet. So dia ada tambah apa-apa tak? Tak ada. 100% makanan. Dan spirulina ni adalah phytoplankton. Phytoplankton ni apa? Phytoplankton ni adalah sejenis macam tumbuhan, plant life yang hidup dalam air. Phytoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ni macam haiwan, animal life dalam air. Sangat halus. Zooplankton. So zooplankton makan phytoplankton. So dia bekalkan nutrien. Sebab itulah kalau anda tengok air tasik, air tasik yang bersih, yang tak tercemar, memang kaya dengan phytoplankton. Phytoplankton ni adalah sejenis plant life. Salah satunya spirulina. Spirulina hidup di kawasan yang air bersih. Spirulina, air bersih. Kalau anda nak tahu benda ni apa, anda boleh search phycology. Itulah saya punya subjek dulu, kursus yang saya ambil waktu degree, phycology. Phycology ni adalah subjek yang mana kita belajar berkaitan dengan alga, rumpai laut, spirulina, zooplankton, diatoms, spirogyra, apa lagi, banyak hidupan dalam laut dan dalam air ni, fresh water and marine water, terlalu banyak. So kita boleh identify. Kalau dalam tu ada zooplankton, contohnya diatoms, maksudnya air tu kotor. Kalau dalam air tu ada spirulina membiak dalam air tu, so maknanya air tu sangat bersih. So no need to check water quality. Sama juga dengan ikan. Dulu saya belajar berkaitan ikan. Kalau dalam air tu ada ikan keli, maknanya air tu kotor. Kalau dalam air tu ada ikan kelah, so maksudnya air tu bersih, air tu sejuk, dan air tu deras, laju. Jangan cuba-cuba mandi di air yang ada ikan kelah. So maksudnya air dia laju, bersih dan sejuk. Kita tengok ikan saja kita dah boleh tahu. Itulah saya punya specialize dulu, ekologi dan biodiversity. Very interesting. Kalau kita tengok ikan dalam sungai tu ada ikan tilapia, maksudnya air tu tak berapa bersih. Ikan keli lagi tak bersih. Kalau ada ikan apa lagi? Biasanya ikan kelah, ikan apa lagi kalau dia ada, air bersih. So spirulina macam tu juga. Kalau spirulina dapat hidup dalam sesuatu habitat tu, air, maknanya air tu sangat-sangat bersih. So spirulina yang terhasil adalah sangat-sangat berkualiti. Sebab dulu saya cuba untuk culture spirulina dalam amal, tak berjaya. Dulu saya punya supervisor dulu, nama dia Prof Aisyah Saleh. So beliau dapat grant dari Saim Dabi. Dapat grant untuk buat research. Kita kena culture spirulina untuk jadikan sebagai biofuel, bahan bakar, pengganti petrol.
Itu grant. Kami dapat grant lebih kurang dalam 1 juta tak silap. Untuk culture spirulina, untuk jadikan spirulina itu bukan untuk makan, untuk jadikan spirulina itu biofuel, bahan bakar pengganti petroleum. Kami culture dalam tank, kami guna air pipe biasa saja. Culture dalam masuk 2 bulan 3 bulan memang dia berjaya membiar banyak dalam satu tank, satu tangki tu. Hasilnya bila kita keringkan air, spirulina yang dapat, saya tak silap saya, dalam 1 sudu atau 2 sudu sahaja. 1 sudu dan 2 sudu saja, satu tank, satu tangki. So maknanya air paip ketika itu tak cukup bersih. Itu fantastik benda yang saya rasa sangat bersyukur kalau kita dapat jumpa spirulina dengan high standard of quality. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Makan spirulina lengkap dengan makronutrien, lengkap dengan karbohidrat. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Dalam spirulina ada karbohidrat, protein, lemak, dan lengkap juga dengan mikronutrien, iaitu vitamin dan mineral. Semua vitamin mineral ada dalam spirulina, all in one. Itulah kita gelar spirulina ni adalah superfood, membekalkan kita nutrien dan membekalkan kita tenaga untuk lawan virus dan penyakit-penyakit yang lain. Itu saja perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada esok hari dengan tajuk yang lain. Sekian, terima kasih. Bye.